Isu gangguan seksual perlu diberi perhatian yang khusus kerana ia boleh mendorong kepada pelakuan jenayah seksual lain yang lebih berat dan serius seperti serangan atau keganasan seksual termasuk ugutan dan rogol. Perlakuan gangguan seksual tidak wajar dianggap kecil, remeh dan tidak penting kerana ia memberi kesan negatif terutamanya kepada psikologi mangsa seperti trauma, fobia, takut dan seterusnya, menjejaskan rutin harian, produktiviti, kesejahteraan dan kehidupan mangsa secara keseluruhannya. Bagi tujuan ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun KPWKM telah mengambil langkah proaktif menerusi Akta Anti Gangguan Seksual 2022 iaitu Akta 840 sebagai suatu akta khusus untuk menangani kesalahan gangguan seksual. Akta 840 ini menjadi suatu platform alternatif di samping perundangan dan dasar sedia ada lain di Malaysia. Akta ini diharap dapat membantu mangsa untuk tampil melaporkan kejadian gangguan seksual supaya tindakan dapat diambil dengan sewajarnya dan remedi dapat diberikan kepada mangsa. Penguatkuasaan akta ini telah dilaksanakan secara berperingkat mulai 28 Mac 2023 yang melibatkan takrifan gangguan seksual dan elemen kesedaran, pendidikan serta pemahaman mengenai gangguan seksual kepada masyarakat. Akta ini menjadi sebahagian dari usaha kerajaan bagi meningkatkan pengupayaan rakyat dalam ekonomi, sosial dan politik dengan menyediakan persekitaran yang selamat dan kondusif khususnya kepada wanita. Masyarakat sering mengambil enteng perkara yang berkaitan dengan gangguan seksual. Tetapi berdasarkan statistik yang disebutkan oleh Yang Mohd Puteri tadi memperlihatkan bahawa terdapat peningkatan di dalam laporan polis yang telah dibuat terhadap gangguan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Malang sekali hanya 12% saja orang lelaki yang telah membuat laporan terhadap gangguan seksual ini berbanding dengan 88% dari wanita. Tentunya ada faktor-faktor yang harus kita analisiskan. Kenapa berlaku agak sedikit orang lelaki membuat laporan? Mungkin sebab lelaki ini ego. Ini tidak termasuk saya. Atau mungkin rasa malu jika seorang gangguan seksual itu dikenakan atas mereka, atau ada faktor-faktor yang lain. Tetapi yang penting ialah kesamaan gender harus diraihkan oleh masyarakat Malaysia keseluruhannya. Maka majlis ini menjadi penting apabila kita melihat beberapa kajian perbandingan yang memperlihatkan terdapat beberapa akta yang terkait dalam soal gangguan seksual ini sebagaimana yang telah terpapar tadi. Dan saya merasakan bahawa Akta 840 ini menjadi penting. Bukan hanya apabila ianya dibentangkan atas dapatan kajian yang dilakukan oleh kementerian, tetapi pada waktu yang sama juga maklum balas daripada beberapa NGO dan pertubuhan yang merasakan tiba waktunya untuk pihak kerajaan membentang dan melaksanakan. Terdapat dua aspek yang disebutkan tadi, iaitu soal pencegahan, preventive action yang harus dilakukan. Satu lagi ialah soal kesedaran. Preventive ini mesti diikuti dengan follow through. Saya merasakan cadangan-cadangan untuk melakukan engagement kepada ketua jabatan, CEO atau mana-mana head of department di sektor swasta harus dilakukan. Dicadangkan agar CCTV dipasang untuk bukan
hanya untuk melihat dari segi prestasi kerja, tetapi terdapat beberapa aduan yang tidak ada pembuktian kerana tidak ada CCTV. Saya bercadangkan agar ada high definition facial recognition CCTV. Ini penting kerana biasanya apabila kes-kes ini dibawa ke mahkamah, yang berlaku ialah pertuduhan itu biarpun ada bukti dan ada saksi, tetapi di hard witness, hard document, hard evidences tidak ada, kecuali jika kita memasang high definition facial recognition CCTV tadi. Untuk itu ianya memerlukan tentunya investment yang cukup tinggi, tetapi sebagai sebuah negara yang mengambil keperhatian tentang soal-soal gangguan seksual bersama-sama dengan lain-lain aspek, bukan hanya soal perundangan itu menjadi penting, tetapi soal bagaimana roadshow, bagaimana pencegahan, bagaimana kesedaran harus dilaksanakan.